Dalam satu riwayat daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, lamma kanatil lailatul lati usriya bi fiha atat alayya raihatun tayyibatun faqultu ya Jibril ma hadhihi raihatut tayyibah faqal hadhihi raihatu mashitati ibnati fir'auna wa auladiha. Ketika malam aku diisrakan, ni Nabi cerita, aku tercium bau harum. Lalu aku bertanya kepada Jibril, apa wangi ini wahai Jibril? Maka jawab Jibril, hazi raihatu masyitati ibnati fir'auna wa auladiha. Ini adalah bau tukang sikat anak perempuan Firaun dan juga bau anak-anaknya. Nabi pun terkejut. Qultu wa ma sya'nuha? Apa halnya cerita keluarga itu? Qala bayna hiya tumashitu ibnata fir'auna zata yaumin idh saqatatil midra min yadaiha faqalat bismillah. Kata Jibril, pada satu hari perempuan ini sedang menyikat rambut anak perempuan Firaun. Tiba-tiba sikat itu terjatuh dari tangannya. Ketika dia jatuh sikat, dia termelatah lah, terkejut. Tetapi sebab dia ni orang baik, yang keluar dari mulutnya benda-benda elok sajalah. Kalau kita macam-macam benda keluar, benda dalam seluar, dalam kain macam-macam. Dia terperanjat, dia sebut Bismillah. Disebut dengan nama Allah. Jadi kata Jibril cerita lagi, faqalat laha banatu fir'aun. Maka anak Firaun ketika dia dengar tukang sikat dia menyebut nama Allah, Tuhan, dia pun tanya, Abi, awak sebut nama ayah saya ke? Jawab tukang sikat, qalat la walakin rabbi wa rabbu abiki Allahu. Kata tak, saya sebut nama Tuhan yang merupakan Tuhan saya dan Tuhan paduka ayahanda kepada Tuan Puteri, iaitu namanya Allah. Jadi Tuan Puteri ini pun qalat ukhbiruhu bidzalika, aku mengadu ke bapa aku. Macam mana kau boleh sembah Tuhan lain? Kan bapa aku Tuhan. Naam, maka kata Masyitah, tak ada masalah, mengadulah. Fa akhbarathu fada'aha. Anak Firaun pun mengadulah kepada ayahanda dia. Ayahanda dia titah menghadap, panggil tukang sikat itu. Maka, ya fulana, wahai tukang sikat, wa inna laki rabban ghairi, engkau ada Tuhan selain aku, bukan aku ke di Mesir ni sebagai Tuhan. Perempuan ini dengan beraninya menjawab, qalat na'am rabbi wa rabbukallah. Ya, Tuhan saya dan Tuhan kepada tuanku juga sama, iaitu Allah. Allah. Firaun murka, fa amara bi baqaratin min nuhasin fa uhmiyat. Maka dia titahkan supaya dibawa satu patung lembu yang besar yang diperbuat daripada tembaga. Dan patung itu dipanaskan. Ada setengah mengatakan ditaruh minyak, macam nak goreng lah, deep fry. Kemudian summa amara biha an tulqa hiya wa auladuha fiha. Maka Firaun telah menitahkan supaya perempuan itu dan anak-anaknya dicampakkan dalam bekas yang menggelegak itu. Bayangkan perasaannya. Qalat lahu. Maka perempuan ini tadi, dia telah berkata kepada Firaun, inna li ilaika hajah. Ampun tuanku, patik tak ada masalah kalau dibunuh, hukum bunuh. Tapi ada satu saja permintaan patik. Wa ma hajatuki? Firaun tanya, kau nak apa? Qalat uhibbu an tajma'a 'izami wa 'izama waladi fi thawbin wahidin wa tadfinana. Ampun tuanku, patik mohon, nanti kalau patik dan anak-anak patik dah jadi tulang, kumpulkan tulang tu, taruh dalam satu kain dan dikuburkan bersama. Oh, ini berani betul tuan-tuan.
Tak ada kata ampun tuanku, Patik tarik balik lah tadi, Patik kira minta maaf banyak lah ni, Patik menyesal, betul silap sikit, ada semangat sikit. Tak ada. Ingatkan dia nak merayu ke supaya dia ringankan hukuman penjara ke apa? Sebab ni melibatkan anak dia. Anak dia tak bersalah. Dia sepatut dihukum, patut dia kata, tolonglah tuanku, Patik je pun, ni anak Patik tak ada kena-kena kecil-kecil biar. Tak ada. Patik cuma nak pesan, tulang Patik dengan anak-anak kumpul sebekat, kuburkan. Firaun kata, perempuan ni memang berani betul. Kata Firaun, zalika laki alaina minal haqq. Baik, no problem. Aku akan kumpulkan tulang kau dengan anak-anak kau, aku kuburkan sekali. Fa'amara bi'auladiha fa'ulqu baina yadaiha. Maka tuanku Firaun ketika itu telah menitahkan anak-anak Masyitah. Kita panggil Masyitah. Sebenarnya namanya bukan Masyitah. Kita je panggil Masyitah. Dia tak dalam hadis, dia tak sebut namanya Masyitah. Dia sebut tukang sikat anak perempuan Firaun. Tapi Masyitah ni perkataan Misht. Misht maknanya dalam bahasa Arab sikat. Jadi tukang sikat panggil Masyitah. Jadi bukan namanya Masyitah. Tak apalah, kita dah kenal Masyitah. Jadi ketika itu dia perintahkanlah anak-anak Masyitah, dia lemparkan ke dalam bekas yang dibuat daripada tembaga itu, seorang-seorang anak dia. Menangis-nangis. Tapi Masyitah ni steady sajalah. Kuat iman dia. Kuat keyakinannya ada balasan baik untuk aku. Anak, tuan-tuan bayang, anak kita kecil-kecil. Tak bersalah pun. Tapi keyakinan, campak anak dia. Dia tahan hati dia. Satu persatu, wahidan wahida, kata Nabi, seorang-seorang anaknya. Ila anintaha zalika ila sabiyin laka murda'in. Dah habis anak dia yang lain, sampailah anak yang last yang ada pada dukungan dia. Rupanya dia ada baby lagi. Laha murda'in, yang sedang menyusu badan. Ni Masyitah. Mana abang-abang dia yang kecil-kecil, je satu, je dua ni dah tu dah. Mata seorang ibu melengok. Kuat jiwa dia. Anak pada dukungan tengah menyusu lagi, menangis-nangis. Datang ulu balang kata, campak. Tuanku titah. Ka'annaha taqa'asat min ajlihi. Tapi ketika anak yang kecil itu, dia agak tak karuan. Sebab ini kecil sangat. Dia masa tu agak maju mundur. Baby lah tuan-tuan, pun pernah ada baby, apa perasaan ni, budak tak ada dosa, tak ada apa. Nak dicampakkan begitu, tuan-tuan naik tingkat 20, campakkan daripada balkoni, apa perasaan? Tak sampai hati. Jadi Masyitah pun dalam yang lain-lain tu dia dah boleh tahan lagi. Tapi yang kecil ni, dia ada sikit sedih. Tiba-tiba Jibril cerita, qala ya ummah, iqtahimi fa inna azabad dunya ahwana min azabil akhirah faqad tahammat. Tiba-tiba anaknya yang baby ni boleh bercakap. Anak dia kata kepada maknya, wahai ibu, jom kita masuk sajalah. Kita berdua terus terjun saja. Sebab azab dunia ini sangat ringan berbanding dengan azab akhirat. Faqad tahammat. Lalu Masyitah pun terjunlah ke dalam bekas itu bersama dengan anaknya. Dalam riwayat lain daripada Ibnu Abbas disebutkan, faqala ya ummatahu fa innaka 'alal haqq. Wahai ibu, don't worry, kita semua di atas jalan yang benar. Bayangkan satu family terjun. Maka kata Ibnu Abbas, takallama arba'atun sigharun Isa bin Maryam alaihissalam wa sahibu Juraij wa syahidu Yusuf wa ibnu Masyitah ibnati Fir'auna. Kata Ibn Abbas, dalam dunia ini hanya ada 4 saja baby yang boleh bercakap. Pertama, Isa anak Maryam. Yang kedua, seorang budak semasa zaman Juraij. Yang ketiga, saksi kepada Nabi Yusuf. Dan yang keempat, anak kepada Masyitah, iaitu tukang sikat anak perempuan Firaun. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Imam Ibn Hibban pun ada meriwayatkan hadis ini daripada jalur Hamad bin Salamah. Dan hadis ini dinilai sebagai
sahih dengan beberapa jalur sokongan. Ini bukan hadis rekaan ke apa tidak. Apa pelajaran kepada kita malam ini? Dan pelajaran itu Allah nak tunjuk pada Nabi kita. Tapi Nabi kita juga selain pelajaran untuk baginda, pelajaran untuk kita juga. Pelajaran keteguhan iman. Kuat jiwa. Seorang wanita, bukan laki-laki. Dan ini melibatkan anak-anak. Kita biasanya kalah. Kalau melibatkan anak-anak, tuan-tuan, kalau kita je kita tahan. Macam datang gangster nak pukul kita. Kita tak ada masalah. Kita dah besar. Tapi kalau orang nak pukul anak kita apa semua, tak babik pun dalam masalah kita. Kita yang berhutang, anak-anak kita yang diancam. Kita akan rasa kalah. Ada orang tuan-tuan kalau kena ugut satu keluarga tak tahan dia. Tak tahan dia. Tapi Masyidah ni dia firm. Banyak pelajaran yang kita boleh ambil daripada hadis berkenaan tukang sikat anak perempuan Firaun yang peristiwa berlaku pada malam Isra' ini. Pertama sekali adalah berkenaan tentang cerita menarik 4 kanak-kanak yang boleh bercakap masa kecil. Itu menarik cerita itu. Bagaimana mungkin ada baby boleh bercakap? Tapi seperti yang Nabi ceritakan kepada Ibnu Abbas, memang ada baby yang boleh bercakap. Pertama sekali adalah Nabi Isa AS. Nabi Isa ni dia boleh bercakap, Allah rekodkan dalam Quran. Dalam surah Ali Imran ayat ke-46, Allah Ta'ala menyatakan, وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ. Dan Isa bercakap dengan manusia dalam buaian. Dan ketika dewasa dia termasuk sebagai orang-orang yang soleh. Nabi Isa ni dia dilahirkan oleh Maryam. Yang mana Maryam ni tidak pernah berkahwin, tidak pernah disentuh oleh mana-mana lelaki. Jadi bila dia mengandung, dia bersalin, maka wanita itu kena kecaman oleh netizen dan juga masyarakat awam. Teruk dia kena, bertalu-talu. Jadi sampai peringkat Maryam dah tak mampu nak bagi komen lagi dah. Ramai sangat tanya, orang kecam, orang kutuk. Dia dah tak daya nak menjawab celaan. Maka kata dia, ginilah, awak kalau nak tahu saya ni buat jahat ataupun tidak, awak tanyalah kepada baby yang baru lahir. Sampai begitu, dia dah fed up. Tapi Allah punya kuasa, memang baby ni boleh cakap, iaitu Isa bin Maryam. Ini tuan-tuan balik buka surah Maryam ayat 30 sampai 33. Panjang jawapan Nabi Isa membela bonda dia yang tercinta. Orang pertama, Nabi Isa AS.